Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian Tuan Imam, Tuan Nazir Masjid, barisan EJK, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah pada pagi ini kita merafakkan rasa tinggi syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam dan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan istiqamah mentaati perintah Allah. Dan salah satu, kita nak beribadat mesti ada modal. Dan modal dalam kehidupan kita adalah dapatnya kita hidup, itu satu modal. Maka bersyukur kita kerana pagi ini masih lagi kita hidup, dapat menghirup udara. Bangun pagi, masih lagi Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pengajian kita tentang keindahan Islam. Kita menjelaskan bahagian akidah, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Maka beriman kepada Allah Ta'ala memerlukan kepada pengetahuan macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala. Dan untuk mengenali Allah Ta'ala, kita kena kenal melalui sifat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kita tidak nampak. Kita nak kenal Allah Ta'ala, lihat kepada kesan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita nak tengok seorang itu hebat, maka kita akan tengok apa achievement dia. Dia telah capai apa, dia telah buat apa, dia telah hasilkan apa. Maka school of thought dalam kita nak mengenali Allah Ta'ala ada banyak lah. Mungkin melalui sifat 20 tu kita belajar sifat 20. Dan ada ulama meletakkan beberapa. Salah satunya kita kenal Allah Ta'ala melalui mengesakan Allah Ta'ala pada aspek uluhiyah. Aspek uluhiyah maknanya aspek ketuhanan lah. Maksudnya kita mengesakan Allah Ta'ala dalam aspek ketuhanan. Dan ada juga dalam aspek asma' wa sifat, kita mengesakan Allah Ta'ala pada asma', nama-nama yang banyak, nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung. Kan kita dah sebut dah, kasratul asma' tadullu ala syarafal musamma. Nama yang banyak itu melambangkan kemuliaan. Jadi kita nak kenal Allah, kita kenal sifat ataupun nama Allah Ta'ala. Asma' wa sifat, dan sifat Allah Ta'ala. Kalau kita mengaji sifat 20, antaranya 20, dalam satu kitab lain ada kata sampai 3,000 sifat Allah Ta'ala. Dan ulama mengatakan nama tu juga melambangkan sifat. Bagaimana kita panggil Haji Bahil, sifatnya yang kedekut, kan? Maka itu pun kita dapat mengenali Allah. Begitu kita boleh mengenali Allah berdasarkan mengesakan Allah pada rububiyah.
iaitulah menciptakan, ataupun kita kata Allah Ta'ala sebagai pentadbir, Allah Ta'ala sebagai pengurus, begitu dan itulah cara untuk kita nak mengenali, kita kenal. Maka kenal tadi mestilah melalui wahyu, dapat daripada wahyu. Tak ada orang yang boleh mimpi dapat, mestilah melalui Nabi. Konsep daripada wahyu lah, tidak boleh di agak-agak, begitu jadi pentinglah untuk kita mempelajari akidah ini, pegangan ini, i'tiqad yang kita pegang. Jadi pada pagi ni kita sambung beriman dengan ketuhanan Allah, mana dalam aspek uluhiyah, mengesakan Allah pada penyembahan. Sebab itu banyak dalam ayat Quran Allah Ta'ala, sekiranya kamu tanya orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Bukanlah bermakna mereka itu ada mengesakan Allah pada aspek rububiyah, bukan. Nak ceritanya makhluk Allah Ta'ala yang lain, orang kata ni mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta, pengurus, pentadbir, tetapi mereka mensyirikkan Allah pada aspek penyembahan. Mereka tak sembah Allah, ataupun mereka mengatakan mereka menyembah Allah, tetapi mereka menyentuhkan dengan sembahan-sembahan, pegangan-pegangan, i'tiqad yang lain. Itu maksudnya. Maka sebab itu kita tidaklah membahagikan, kita kata tauhid itu 3. Mana boleh tauhid itu 3 ataupun tauhid 4 sebagaimana pegangan-pegangan orang lain. Kita hanya menjelaskan jenis mengesakan Allah. Dalam kita mengesakan Allah, kita meletakkan 4 bahagian. Pertama pada aspek rububiyah, kedua pada aspek asma, ketiga pada aspek sifat, dan yang keempat pada aspek uluhiyah. Pada kepahaman orang yang belajar mengatakan tauhid itu ada 3, maka terkeluarlah. Ataupun tauhid itu ada 4. Nama pun mengesakan, menyatukan, mengatakan, mengesakan Allah Ta'ala itu tunggal. Esa ni tunggal lah. Tunggal pada sifat, tunggal pada asma, tunggal pada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu maksudnya. Dan bukan kita mengatakan bagaimana pahaman-pahaman yang lain. Ini kita bahas dalam kitab ilmu bab akidah lah. Bab akidah. Cuma kita mengatakan untuk kita nak mengesakan itu ada jenis. Kita kena esakan Allah pada pentadbiran Allah Ta'ala. Kita mengesakan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Kita mengesakan Allah Ta'ala ada nama-nama yang banyak. Dan kita mengesakan Allah pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala banyak. Kita mengesakan Allah Ta'ala dalam aspek penyembahan yang mengikut apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Kena clear kan? Sebab ada pahaman yang mengatakan tauhid 4, tauhid 3, ataupun kepahaman begitu adalah tidak tepat, kurang tepat. Sebab itu beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu ilah ataupun Tuhan yang sebenar dalam konteks la ilah. Tidak ada ilah. Ilah ni sembahan. Ilah ni Tuhan lah. Kita terima ke Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tapi kita menafikan tidak ada Tuhan tu dengan mengisbatkan la ilah. Tidak ada sembahan yang sebenar-benar berhak disembah illallah, dengan mengisbatkan hanya Allah. Itu maksudnya. Yang sebenar, yang berhak disembah, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Itu maksudnya yang dikatakan ilah di sini. Maknanya beriman dengan aspek ketuhanan. Maknanya penyembahan. Kita menyembah Allah Ta'ala.
Semua amalan ibadat hanya ditujukan kepada Allah. Maka tuan-tuan datang sembahyang subuh berjemaah, tuan-tuan bekerja, pergi ke pasar, berjalan, main golf, semua tu kerana Allah, untuk Allah. Walaupun ada tujuan lain, tapi tujuan paling dasarnya kerana Allah, ibadat. Kalau tuan-tuan bukan kerana Allah, sia-sia. Tuan-tuan sedekah, sembahyang, puasa, zakat, bekerja, duduk dalam politik, duduk dalam masyarakat, pegang nazir, pegang apa semua lah. Itu semua kerana Allah. Kalau tuan-tuan ada kerana yang lain, kerana orang pilih supaya orang dapat, seorang bagi, seorang sokong, seorang bagi pengaruh, maka itu termasuk tidak diterima sebagai ibadat. Maknanya ibadat ni semuanya kerana Allah dan bertepatan dengan syariat, bukan buat benda jahat. Senang je nak dapat ibadat. Sebab orang kata pening lah nak beribadat ni. Sebab dia kata hanya puasa, zakat, duduk dalam masjid, kena mengaji. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan main golf, beribadat juga. Pergi ke pasar, beribadat, berniaga, bekerja pagi petang, siang malam sampai tak cukup masa, beribadat juga. Dengan syarat tidak meninggalkan yang wajib, tidak mengabaikan amanah, tanggungjawab. Itu maksudnya. Kalau mengabaikan yang wajib, tak dapatlah pahala. Begitu Maka semua ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Sebab ibadah ni ada dua, khusus dan umum. Khusus direct kepada Allah, macam puasa, zakat, haji, sembahyang sunat, sembahyang fardu, semua tu lah. Sedangkan ibadat umum, tuan-tuan buat sesuatu pekerjaan. Ibadat ni maknanya amalan. Kerja tu amalan lah, pekerjaan tu lah. Pekerjaan kerja lah. Jadi tak ada alasan untuk kita kata tak dapat pahala ibadah. Tak ada alasan. Semuanya dapat pahala ibadah. Tuan-tuan bersihkan longkang, ambil duri di tepi jalan, mudahkan orang, selesaikan masalah orang. Tuan-tuan mesyuarat pagi petang siang malam, ni CEO lah, 4 kali mesyuarat, 5 kali mesyuarat sehari. Semua tu ibadat. Tapi kalau tak sembahyang tak dapat kan? Senang je nak dapatkan pahala. Nak dapatkan dosa pun senang juga. Kutuk sana, ngumpat sini, mengata sana, mengata sini, duduk dalam satu AJK, duduk dalam AJK tu, tunjuk masalah, cerita dekat orang lain, screenshot, pun dapat dosa ke? Mengutuk orang duduk dalam AJK tu. Ini ada, tuan-tuan. Ada. Saya duduk dalam kumpulan tu, tiba-tiba ada orang bertanya dalam tu, dia pun screenshot bagi kat grup ahli Korea lah kot. Cerita orang pun ketawa, ketawa kan. Itu mengumpat lah, tuan-tuan. Kita dah sebagai AJK masjid surau dah, tapi mengumpat orang lain, pahala dapat, dosa pun dapat ke. Contoh senang je. Dapat dosa senang, dapat pahala pun senang. Delete tambah, delete tambah, delete tambah. Lepas kesudahannya final lah. Apa dia, banyak ke sikit. Contoh-contoh ditujukan kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang harus ditujukan kepada yang lain selain daripada Allah. Jadi tuan-tuan buat apa sajalah, tuan-tuan belajar orang ke, tuan-tuan duduk seorang ke, mana ke, semua tu untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Betul kan? Tu niat tu. Kalau kita tak betul kan, tak dapat apa. Sia-sia hidup lama dah, 125 tahun contoh kan. Tapi semua yang buat bukan kerana Allah, maka tak dapat apa, rugilah. Yang dapatnya boleh mungkin pahala puasa, zakat, haji lah. Tapi ibadah yang lain, tuan-tuan senyum dekat orang, tuan-tuan buat baik dengan orang, tak dapat. Sebab semua tu mesti didasarkan kepada Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'adat kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36 tu. Sesungguhnya semua pendengaran, penglihatan dan hati kamu, hati kita ni, kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala akan tanya nanti. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita, hati kita mention tu.
Kan? Semua Allah Ta'ala tanya. Maka itu pun diambil kira. Jangan kata-kata suka hatilah. Kan? Dan Allah Ta'ala menyebut dalam firman surah Luqman ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa-apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar, Aliyyul Kabir. Apa-apa yang diajak kepada selain Allah semuanya batil, sesat, binasa, rosak, tak diterima. Senang je sifir kita tuan-tuan. Selain ajakkan kepada Allah batil. Dah itu je. Tuan-tuan nak ajak ke mana? Kan? Ajakkan kepada Allah itulah yang hak. Tapi Ustaz tu macam betul tu dia ajak kepada Allah tapi batil, itu ajaran sesat. Tengoklah dia punya KPI dia. Nak tengok sesat tak sesat ajaran itu, pertama dia tak ikut syariat Nabi. Kan? Sembahyang Jumaat contohnya, kalau tuan-tuan tengok ada seorang yang boleh terbang di udara, berjalan atas air, dua tiga masa satu masa, tiga tempat satu masa, hebat ibadatnya contoh, tapi tak sembahyang Jumaat. Syaitan. Maksudnya dia tu tersesat kalau tidak menerima syariat Nabi. Yang kedua, dia pelik-pelik tapi dia tak buat kerja dakwah, tak terlibat dengan masyarakat, seorang-seorang je. Dia kata kumpulan kami, siapa tak ikut kumpulan kami sesat. Dia yang sesat. Maksudnya nak tengok ukurannya, sembahyang Jumaat kerja dakwah dia buat ke tidak, masih terlibat dalam masyarakat. Dia menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah ni tuan-tuan bukan tuan-tuan hanya ketuk pintu rumah-rumah, bukan. Terlibat dalam bagaimana dakwah yang sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Itu dakwah. Sekecil-kecil dakwah maknanya dia memudahkan orang jalan tempat susah. Sebesar-besar dakwah mengangkat kalimatullah wa berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dalam konteks negara kita aman, berjuang dengan Allah, terlibat dalam pentadbiran negara. Itu yang masukkan terlibat dalam dakwah. Dakwah ni maksudnya yang sekecil-kecil termasuklah undang-undang, mengundang-undangkan syariat. Itulah dakwah. Begitu tuan-tuan. Jadi konsep macam tu. Maka sebab itu kita sebut mengajak menyuruh kepada Allah, itulah yang kita kata membawa kepada kebaikan. Mengajak selain daripada Allah Ta'ala membawa kepada kesesatan, kebatilan. Yang dimasukkan kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, yang dibangkitkan semua Rasul bersamanya, diturunkan kitab dengannya, kerananya dicipta jin dan manusia. Itu maksudnya. Beriman pada Allah Ta'ala, daripada Nabi Adam sampai Nabi terakhir, sama. Ani'budullah wajtanibut taghut, menyembah Allah Ta'ala. Menjauhkan taghut, terlampau. Syaitan, taghut juga diterjemahkan sebagai syaitan. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya. Apa yang mewahyukan? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ana fa'budun. Illa ana fa'budun. Illa ana fa'budun. Maka Allah Ta'ala kata, semua Nabi dan Rasul sebelum kamu tu semua diwahyukan, diberikan arahan untuk menyembah Allah, maka sembahlah aku, Allah Ta'ala kata. Jadi orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, daripada sesugalur semua tu, maka
mereka diperintahkan untuk menyembah Allah. Kan? Tapi orang Yahudi dan Nasrani telah pun tersesat. Waladhdallin, ghairil maghdub orang Yahudi, dhalin orang Nasrani, Kristian. Nasrani. Kenapa maghdub? Banyaknya orang Yahudi bunuh Nabi. Mana tidak mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kenapa orang Nasrani ini sesat? Dia mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Trinity konsep. Tersesat dia. Jadi kita ni pun tak terkecuali golongan-golongan yang Nabi kata umat dulu terpecah 32, kita terpecah lagi banyak. Banyak lagi tuan-tuan. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadat kepada Allah, menyembah Allah, ta'budun. Beribadat, jangan tuan-tuan nampak sembahyang, puasa, zakat saja, tetapi hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dua tu ibadat tu. Kalau ada isteri, bertanggungjawab. Ada anak, didik anak. Ada mak ayah, kita berbakti. Ada jiran, kita jaga hubungan hak. Itu ibadat. Jangan dianggap ibadat tentang datang sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya, saya dah sempurna dah ibadat. Belum. Kita dengar selalu kan, orang yang tak menjaga haiwannya sehingga mati, itu pun Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, menzalimi binatang. Walaupun itu hak saya lah, saya punya. Maka dianggap tak sempurna ibadat. Ibadat ni jangan nampak hanya puasa sembahyang. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang pun ibadat. Kenapa kamu berbakti dengan mak ayah kamu, sedangkan mak ayah kamu dah buang kamu dalam longkang, Pak Imam jumpa, dibela. Akhirnya 20 tahun kemudian tahu itulah mak bapak dia. Contoh kan. Dia pun berbakti kepada mak bapak dia kerana dia beribadat kepada Allah. Walaupun mak bapak dia buang. Itu maksudnya. Ada orang kata, bapak aku dah buang aku mesti balas dendam. Tapi seorang anak yang faham, itu salah, bapak dia yang salah. Kan? Yang dia ni mesti mentaati perintah Allah. La tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kepada mak bapak buat baik. Arahan Allah Ta'ala bukan, kalau mak bapak kamu buat baik dengan kamu pun buat baik dengan mak bapak. Sebab ada orang macam tu. Kenapa dia tak hormat mak bapak dia masa dia kecil dulu? Mak bapak dia tak memberi apa yang sepatut pada dia. Jadi apabila dia besar, berkuasa, ada jawatan, ada pangkat, dia pun tidak bertanggungjawab pada mak bapak. Jika macam tu. Sedangkan arahan Allah Ta'ala, mak engkau buat baik ke tak ke, tetap kita kena berbuat baik. Disebabkan apa? Ketaatan dari Allah Ta'ala yang perintahkan tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Maksudnya jangan nampak ibadat tu hanya kepada Allah. Kalau tuan-tuan nampak ibadat tu kepada Allah, tuan-tuan menyempitkan konsep ibadat tadi. Dan dah salah. Lepas tu ramai orang yang rasa puasa, zakat, haji cukup, tetapi dia belum beribadat dengan sempurna. Tak dapat lah. Tetap Allah Ta'ala tanya, tanggungjawab pada mak, tanggungjawab pada anak, tanggungjawab pada isteri, tanggungjawab pada masyarakat. Semua tu akan ditanya. Tak sempurna. Kalau macam tu dah ceritanya, rugilah kita. Sembayang dah bengkak-bengkak kaki tuan-tuan, tahajud, siang-siang mengumpat orang. Habis mengatur orang, kita mencaci orang, menghina macam-macam tuan-tuan. Itu kita kata menghina, kita aspek mengata melakukan maksiat pula. Na'udzubillah lah. Maka beriman pada uluhiyah merangkumi iman dengan rububiyah, iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jangan kita syarat untuk diklaim kita ini mengesakan Allah pada penyembahan, dia mesti terangkum di dalamnya dalam aspek mengesakan pentadbiran Allah Ta'ala. Dia kena lengkap dia. Dan mengesakan Allah pada nama-nama Allah, dan mengesakan Allah
pada sifat-sifat Allah yang maha agung, Jamal wal Kamal. Dia tak boleh saya hanya menyembah Allah, tapi dia tak mengakui pada Allah Ta'ala sebagai menciptakan. Dia tak mengakui pada Allah Ta'ala ada nama-nama yang banyak. Dia tak mengakui Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang sempurna. Dia meragui Allah Ta'ala pada aspek itu, maka tak dianggap ianya telah beriman kepada ketuhanan. Dia mesti package yang lengkap, itu yang dimaksudkan. Dia sembah Allah, dia mesti mengakui Allah Ta'ala sebagai pentadbir, pengurus, penentu, maha berkuasa, maha menentukan. Dia mesti menganggap Allah Ta'ala ada nama-nama yang agung, sifat-sifat yang sempurna. Macam itu. Kenapa? Hanya Allah sahaja yang layak berhak disembah, tiada sekutu baginya. Hanya Dia lah menjaga, memberi rezeki kepada alam dan seluruh kandungan alam tersebut, dan hanya Dia bersifat dengan sifat kesempurnaan tanpa dikongsi dengan sesiapa pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada ada sesuatu pun yang sama, serupa, menyerupai. Kan? Maknanya itulah yang dimaksudkan. Maka jelaslah sini, kebaikan beriman kepada uluhiyah merangkumi semua keindahan dan kelebihan beriman kepada Allah. Itu maksudnya. Okey. Apa kelebihan kita beriman dengan tauhid uluhiyah? Yang pertama, dapat menetapkan hak ketuhanan kepada pemiliknya yang hakiki. Dapat kita memberikan hak, yang mana hak ketuhanan itu Allah Ta'ala. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang lain-lain tu semua batil, sesat, tak betul. Kerana apa? Dia mempunyai sifat ketuhanan yang tiada sekutu baginya, sekaligus menafikan hak bagi semua selainnya. Kalau kita tengok agama-agama lain, mereka fokus pada bahagian-bahagian tertentu. Pegangan mana agama ni bahasa Sanskrit lah. Tu tidak gamar kacau, tidak kacau lah. Maksudnya mereka berpegang pada satu undang-undang lah, menyebabkan jiwa itu. Itu bahasa kita, bahasa Sanskrit tu agama tu maksudnya tidak kacau. Orang beragama jiwa dia tenang, tenteram. Tapi kenapa kita semakin beragama semakin kacau, semakin tak tenteram, semakin semua orang salah, kita saja betul. Maka kita tak beragama sebenarnya. Konsep macam tu lah. Sepatutnya bila kita beragama tenang, bahagia, happy. Tapi sebaliknya berlaku, sebab kita tak mendapat ketenangan yang sebenar. Maka sebab itu kita kata sifat ketuhanan itu menyebabkan kita akan mendatangkan kebahagiaan. Maka sesungguhnya Tuhan yang layak berhak disembah hanyalah satu. Mustahil terdapat Tuhan yang banyak. Sebagai mustahil alam ini mempunyai dua pencipta, atau dua pentadbir, atau dua pengurus. Macam Prime Minister dalam negara kita, satu sajalah. Dia tak boleh saya uruskan pagi, kamu uruskan petang, saya uruskan malam. Tak boleh. Maka Allah Ta'ala menyebut satu analogi dalam Al-Quran, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang kamu sifatkan. Apa yang dimaksudkan tuan-tuan? Saya pernah tengok satu cerita ya, mengarut cerita ni. Bollywood ke, Hollywood tak ingat lah. Dia buat Tuhan tu ada dua. Tuhan tu banyak, dalam cerita tu banyak Tuhan, tapi ada Tuhan yang berkuasa, Tuhan di langit berkuasa, Tuhan di bumi berkuasa. Kan? Jadi ada dua Tuhan ni yang berkuasa penuh tu. Dalam cerita tu memang mengarut betul. Tapi mengarut tu tuan betul juga. Dua-dua Tuhan tu hancur. Sebab apa?
Tuhan di langit nak turunkan azab, nak turunkan bala kepada orang kat bumi ni sebab adalah dia tak ikut arahan Tuhan. Tuhan di bumi pula menerima apa yang kaum dia buat di bumi tu. Dia merestui. Jadi Tuhan ni nak turun azab, lalu Tuhan bergaduh. Kan? Tapi bila Tuhan bergaduh, alam jadi musnah, tuan-tuan. Masing-masing tunjuk power, kuasa masing-masing. Itu contoh. Melaut pun tak tahulah apa yang dia nak sampaikan mesej kita tu. Tapi nak ceritanya, kuasa apabila hebat, dia nak menangkan sesuatu walaupun batil. Wah, ni kata betul, orang ni kata itu tak betul. Maka Tuhan menghukum dia. Apabila Tuhan menghukum, Tuhan di bumi balas balik. Tuhan yang menghukum, Tuhan di langit. Jadi kacau, tuan-tuan. Rosak. Elok asalnya jadi musnah semua. Maka Allah Ta'ala bagi analogi tu betul. Kalau ada dua Tuhan, bergaduh. Saya kata nak buat jambatan. Kawan ni kata tak nak buat jambatan. Apa berlaku? Rosak, musnah, tuan-tuan. Itu analogi. Kalau Perdana Menteri dalam negara kita ada dua, macam mana? Fikir sikit macam ni. Apa berlaku? Macam-macam rosak, tuan-tuan. Seorang lulungkan bajet, seorang tak nak. Habis, tuan-tuan. Macam tu lah umpamanya. Maka Allah Ta'ala kata kalau ada dua Tuhan, rosak habis. Itu dua. Kalau banyak, lagilah banyak. Jadi akal kita menerima perkara tu. Tak tahulah orang kampung salak macam ni. Menerima kan? Kita menerima. Kalau ada dua kuasa, maka akan rosak akal kita gitu. Maka sebab itu ciri asas Islam paling agung mengakui keesaan Allah, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selainnya, dan hanya dia bersifat dengan segala kesempurnaan, kemuliaan, keelokan yang esa, tunggal dalam segala-galanya. Itu maksudnya. Itulah yang kita pegang. Semuanya mengesakan Allah Ta'ala. Orang kafir kata sebenarnya Tuhan kami satu je. Tuhan kami Allah juga dia tu. Itu yang kamu sembah. Oh, ini alat untuk menyampaikan kepada Allah. Itu yang kamu sembah patung, sembah tok pekong, sembah. Itu dia mensyirikkan, menyengutukan Allah Ta'ala. Tak betul lah. Dia tak boleh menyengutukan. Kenapa pergi berubat hospital? Itu lain, itu wasilah. Bukan menyembuh. Menyembuh Allah Ta'ala. Berusaha itu diwajibkan. Berikhtiar itu Allah Ta'ala perintahkan. Kita disuruh berusaha. Kan, dalam berusaha kita disuruh berdoa, meminta. Nanti tak sama. Tiba-tiba orang kata, apa beza pula kita nak pergi berubat. Macam itulah dia kata. Kita nak minta pada Allah direct, tak boleh. Minta dengan tok pekong. Tak sama. Yang betul-betul tok pekong tu tidak berfungsi. Yang mana Allah Ta'ala kata, lalat hinggap pun mereka tak, tok pekong tu tak boleh nak tahan lalat hinggap. Berak ke apa ke, yang terbaru ada kucing berak pun tak boleh buat apa. Kan? Itu maksudnya tidak memberi apa-apa kesan. Jadi yang kita katakan Allah Ta'ala itu mestilah mengesakan Allah Ta'ala, sebagaimana surah Al-Ikhlas yang kita baca 1 hingga 4 kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang esa, tunggal ataupun satu. Sebab orang kata kalau satu ada dua, maka terjemahan tunggal lah. Tunggal dia tak ada. Awak anak nombor apa? Saya anak tunggal. Maknanya orang tak tanya nombor 2, nombor 3. Kalau tanya, awak anak nombor apa? Saya anak pertama. Mungkin ada kedua, ketiga. Itulah tuan-tuan, analogi lah. Allah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Allahus samad. Maknanya semua makhluk bergantung kepada Allah. Itu maksudnya. Allahus samad. Semua makhluk memohon kepada Allah. Walaupun dia tu kafir. Diminta kepada tok pekong dia. Datang pergi kuil, dia peminta. Yang memperkenankan permintaan itu siapa? Allah Ta'ala. Bukan tok pekong dia. Allah Ta'ala memperkenalkan apa yang diminta tu. Itu maksudnya Allah sama. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Dia kafir ke, siapa ke, maka yang memperkenalkan doa dia tu Allah Ta'ala. Sebab tu atas dunia ni, walaupun orang kafir berdoa, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala terima.
Jangan tuan-tuan kata sebab dia kafir Allah Ta'ala tak terima doa dia. Allah Ta'ala dengar ke doa dia. Yang kita tak sembahyang pun Allah Ta'ala dengar doa kita walaupun tak sembahyang. Contoh kan, walaupun tak berapa nak mengikut syariat Islam, Allah Ta'ala dengar. Sebab sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala atas dunia ni, Allah Ta'ala sayang kepada semua makhluk dia, termasuklah musuh dia. Allah Ta'ala bagi juga semua. Itu maksudnya lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tidak beranak, Allah Ta'ala tidak melahirkan, Allah Ta'ala tidak diperanakkan, Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Itu kena faham. Sebagaimana tersesatnya golongan Kristian. Allah Ta'ala beranak, Trinity, 3 dalam 1, Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Ruhul Kudus, Spirit sebagainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan firman Allah Ta'ala, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbira. Al-Isra ayat 111. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak ada mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar. Maknanya ada beberapa perkara Allah Ta'ala sebut. Pertama, dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan Allah Ta'ala tidak ada anak. Yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan kita tidak ada sekutu bagi Allah dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengurus alam ini tak perlu pada malaikat, tak perlu. Jangan kita Allah Ta'ala lemah, kenapa perlu malaikat pula nak kena catit, kiraman katibin, perlu pula malaikat kena. Tak ada, tak perlu. Itu nak menunjukkan kehebatan kita, tuan-tuan. Kalau kita kaya, jutawan, semakin ramai orang berkhidmat dengan kita. Tukang kebun lain, tukang pakaikan kasut lain, tukang pakai baju lain, tukang mandikan lain, macam-macam tukang. Kalau orang tu tak buat, kita tak boleh buat. Kita akan kekurangan. Itu kita lemah. Semakin kaya kita, semakin banyak orang berkhidmat dengan kita. Kalau orang tu tak berkhidmat dengan kita tak boleh buat apa. Terjejas kita punya pentadbiran. Itu kita. Allah Ta'ala tidak. Tak perlu semua. Allah Ta'ala tahu semua. Malaikat tak tulis, Allah Ta'ala tahu. Malaikat memang akan tulis. Itu arahan, dan malaikat akan taat kepada Allah. Itu jelas. Cuma nak tunjukkan kehebatan, keagungan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Maka dalam konteks ini tiada sekutu dalam pentadbiran Allah Ta'ala. Dan walam yakul lahu waliyun, dan tidak ada suatu kita kata yang menyebabkan memerlukan Allah Ta'ala penolong. Allah Ta'ala bukan hina. Itu sebenarnya bukanlah hina, pula hina memerlukan pertolongan sehingga Allah Ta'ala perlu ditolong. Ni kalau kau tak sembahyang subuh, Allah Ta'ala hilang kuasa. Maka kita pun mengata, ya Allah, sebabkan aku sembahyang subuh, kau bagilah aku pahala. Banyak cantik. Seolah-olah Allah Ta'ala memerlukan puasa kita, ibadah kita. Kalau kita tak puasa, Allah Ta'ala hilang kuasa. Kan lain tu. Kan? Sebenarnya kita lah yang memerlukan sembahyang. Sebab kalau kita tak sembahyang, kita lemah, kita tak dapat bahagia, tak dapat ketenangan. Bukan Allah Ta'ala memerlukan sembahyang kita sehingga Allah Ta'ala jadi hina, jadi lemah. Itu yang dimasukkan. Sebab ada orang apabila dia dah buat, dia minta. Dia macam memaksa Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah buat dah, kau kena bagi aku. Macam tu seolah-olah begitu. Padahal Allah Ta'ala bagi tak bagi tu hak Allah Ta'ala. Kan? Sebab itu iktikad kita, orang Islam yang beribadat, Allah Ta'ala boleh je masukkan dia ke dalam neraka. Itu tak ada masalah. Dan memasukkan ahli kufar, orang kafir, ke dalam syurga. Itu hak Allah Ta'ala. Kan? Itu konsep dia begitu, tuan-tuan. Bukanlah bermakna Allah Ta'ala akan buat begitu. Nak tunjukkan hak Allah Ta'ala. Begitu, tuan-tuan. Maka sebab itu, agungkanlah Allah Ta'ala dengan wakabbirhu takbira, dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Bukan leke Allah Ta'ala kena, kita kena sembahyang ni sebab nak bantu Allah Ta'ala. Tak, Allah Ta'ala nafikan di sini. Tak perlu penolong kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan sendirinya, qiyam binafsi, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Dan kewajipan paling besar dalam Islam
adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah sahaja dan menjauhkan diri daripada menyembah selain Allah. Itu tugas yang kita kena buat. Sembah Allah, ajak manusia sembah Allah dan jauhkan daripada kesyirikan. Dalam bab ibadat tuan-tuan terlalu luas. 4 mazhab kita kan. Biarlah dalam konteks kita mazhab Syafi'i lah kita ambil kan. Tapi kalau ada orang nak ikut mazhab yang 3 lagi, itu silakan. Tapi bukanlah untuk diajak kepada orang ramai. Untuk peribadi lah. Maka banyak pandangan-pandangan boleh mudah. Tapi yang paling jelas, kesyirikan. Sekiranya seorang yang syirik, ni ada penduduk 8 bilion ni dalam dunia sekarang ni kan. Beriman 2 bilion. Kalau 2 bilion ni mereka ni beriman pada Allah, maka insya-Allah masuk syurga. 6 bilion lagi buat baik macam mana? Cek besar pintu berjuta-juta bagi tapi dia kafir. Buat endowment macam-macam lah dia buat kan. Masuk dalam neraka, kekal dalam neraka. 6 bilion kena bakar tuan-tuan. Lepas tu kita sebagai pendakwah bergaduh. Kunut tak kunut, tahlil tak tahlil. Bergaduh yang tu sampai tak bertegur siapa. Sehingga mengkafirkan. Pelik, kita pelik. Otak kita tak boleh menerima benda tu. Yang paling besar 6 bilion tu yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Yang 2 bilion ni kita kata insya-Allah paling lekeh pun akan masuk syurga. Tiba-tiba kita yang bertekak bergaduh berkaitan dengan perkara khilaf. Rugi kan? 6 bilion tu dah sepatutnya kita perlu kejar 6 bilion tu. Bukan yang 2 bilion yang masuk syurga ni. Walaupun ada kita kata kejahatan maksiat dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, pasti Allah Ta'ala akan bagi pengampunan sesuai dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Doa orang Islam meminta ampun, memohon keampunan terhadap orang Islam selalu kita baca dalam hidup dan mati kan, kita mendoakan. Itu contoh tuan-tuan ya. Dan seterusnya Allah Ta'ala menyebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Maka Allah Ta'ala kata, kita ni suruh ikhlas je. Buat tu kerana Allah, bukan kerana lain. Menyembah Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Dan dalam masa yang sama, kita ini diperintahkan untuk solat. Maknanya ibadah rasmi dan juga zakat. Zakat ni maksudnya ibadah rasmi juga. Tapi yang dimaksudkan zakat dalam konteks ini, maknanya kita melaksanakan kewajipan kepada ummah, kepada orang. Zakat ni kan kita bagi ke orang, harta kita. Jadi maksudnya kita mengajak masyarakat membuat, melakukan kebaikan. Itulah yang Allah Ta'ala perintahkan. Sesuai dengan hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka ini mengakui tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan apabila mereka melakukan demikian, darah dan harta mereka akan selamat daripada aku, kecuali dengan hak undang-undang Islam dan perhitungan mereka dengan Allah Ta'ala. Hadis pada Bukhari nombor hadis 25, Muslim nombor hadis 22. Jadi tugas kita adalah untuk menyampaikan supaya manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyekutukan dalam aspek penyembahan. Hanya menyembah Allah, tidak mensyirikkan dalam aspek yang lain, tuan-tuan. Jadi cukuplah tuan-tuan ambil pada pagi ni, supaya kita memahami aspek ketuhanan. Menyembah Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kita kenal Allah Ta'ala. Sebab tu kita kenal melalui kesan kesan tafakkaru fi khalqillah
berfikirlah tentang penciptaan, kejadian yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Wala tafakkaru fi zati. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Fikir zat, sesat, gila isim, macam-macam tuan. Tapi yang perlu dipikir, hebat Allah Ta'ala. Jadikan alam yang begitu indah ini. Wallahu alam, tuan, yang baik itu daripada Allah. Lemah tu kelemahan sendiri. Minta maaf secara terpaksa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allahumma ighfir lana kama rabbana wa alijal muslimin mu'minin wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dalam suratul subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.